A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah kita pada topik yang kedua, iaitu konsep sains, teknologi dan keadaan Islam. Jadi sebelum ini kita telah selesai membincangkan topik pertama berkaitan dengan Islam sebagai cara hidup, konsep akidah, syariah, ihsan. Kemudian kita dah bincangkan berkaitan dengan berkaitan dengan solat, kemudian berkaitan dengan salah faham terhadap Islam, berkaitan sekularisme, liberalisme, pluralisme dan juga ajaran sesat. So, apa yang kita harapkan daripada topik pertama ini menjadikan kita lebih yakin untuk mempraktikkan ajaran Islam dan sentiasa mengambil berat terhadap perkara-perkara yang boleh kita kata menggugat keimanan kita dan meneruskan cara hidup Islam yang sebenar. Dan mana yang kurang, kita kata dari segi aspek solat kita, dari segi aspek akhlak kita, maka kita terus perbaiki. Dan jangan kita kata mengambil mudah tentang agama. Disebut bagaimana kita kata hidup di dunia kita ni memang untuk bersusah-susah. Kita nak rehat kat mana? Kita rehat di syurga. Jadi apa-apa yang kurang tentang ibadah kita, maka perbaikan daripada sekarang. Baik, jadi untuk topik yang kedua kita akan sentuh berkaitan dengan konsep sains, teknologi dan keadaan Islam. Okey. Untuk topik ini beberapa topik yang akan kita sentuh. Soalan kedua, kita dapat mencapai dari segi etika dan profesionalisme berkaitan sains, teknologi dan kejutaan dalam Islam. So, maksudnya anda boleh menerangkan etika dan profesionalisme berkaitan sains, teknologi dan kejutaan dalam Islam. Jadi bagi topik yang kedua ni ada perkara yang kita akan sentuh berkaitan dengan maksud sains, teknologi dan kejutaan, peranan sains, teknologi dan kejutaan, tempat sains, teknologi dan kejutaan dan juga pencapaian dalam Islam dalam sains, teknologi dan kejutaan. Dan untuk kuliah kali ini saya hanya fokuskan kepada dua sahaja, iaitu pengertian sains, teknologi dan kejutaan dan juga peranan sains, teknologi dan juga kejutaan. Baik. So, kita akan tentu berkaitan dengan pengertian dan juga peranan sains, teknologi dan kejutaan dalam Islam. Baik, sebelum kita meneruskan kepada topik kita, jika anda melihat pada paparan slide yang saya sertakan ini, so apa yang anda boleh anda rasa ini gambar siapa? Okay, ini gambar siapa? Kalau topik yang pertama saya sentuh berkaitan dengan gambar yang saya kongsi berkaitan dengan Mustafa Kamal Atatürk. Okay, kali ini saya kongsikan pula gambar seorang tokoh. Kalau Mustafa Kamal Atatürk disebut sebagai bapa semula kan. Okay. Kalau yang pada paparan slide kita sekarang ni, siapa dia? Okay. Boleh jawab pada catatan nota masing-masing siapakah dia. Baik. Gambaran pada kita kata potret ini merupakan mempunyainya adalah Alfa Al-Khawarizmi. Siapa yang tak kenal dengan Al-Khawarizmi? Pakar tokoh ilmu Islam dalam bidang matematik dan juga bidang-bidang yang lain. Maksudnya Khawarizmi dalam bidang matematik lah. Dan beliau kita kata dikenali bukan sahaja di peringkat dunia Islam, tapi di peringkat antarabangsa ataupun kita kata peringkat Eropah kan pada zaman kegelangannya. Beliau berada antara zaman kegelangannya adalah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun zaman kerajaan Abbasiyah. Kalau tengok dari segi sumbangan dia yang terbesar selain pada algebra, beliau juga yang menggunakan kita kata nombor sifir, nombor kosong kan. Okay, sebelum ni kosong itu tidak memberi makna apa-apa. Tapi bila Al-Khawarizmi mengenalkan huruf kosong, maka dia sebenarnya menjadi bernilai kan. Maksudnya bila kosong diletakkan sebelah satu, dia menjadi 10. Diletakkan lagi satu lagi menjadi 100. Okay? Dan angka itu sendiri kalau ikut pada sejarah,
dari segi sejarah nombor berasal daripada India kan, tamadun India. Kemudian dikembangkan oleh Al-Khwarizmi di dunia Arab daripada kita kata tadi tamadun India. Dunia Arab menggunakan pakai yang Arab kita kata yang sekarang 1, 2, 3 tu dalam nombor Arab. Okay. Sebelum tu ramai orang menggunakan kita kata Roman kan, okay. Macam disebut 1 titik atas dia kan, itu 1, kemudian 2 pula kan. Itu susah. Bila Al-Qalimi mengenalkan nombor Arab, kemudian kalau di bahagian kita kata zaman Umayyah di Spanyol, mereka menggunakan pakai pada yang Arab tadi, ditukar pula kepada istilah nombor yang kita pakai sekarang 1, 2, dan yang kita tulis 1, 2, 3, 4 tu semua adalah hasil daripada ilmuwan Islam. Dengan adanya ilmu Islam ini memberi manfaat bukan sahaja kepada dunia Islam tapi keseluruhan umat manusia bila menggunakan pakai dalam kata mudahlah berbanding dengan yang kita kata yang daripada Roman tadi susah kan, kalau nak nombor banyak-banyak jadi susah. Jadi apa yang diasaskan oleh ilmu Islam. So apa nak dikaitkan sebenarnya dengan topik kita hari ini, iaitu konsep sains, teknologi dan kebudayaan. Okay. Betapa pentingnya kita kata untuk ilmuwan Islam, umat Islam menceburi apa jua bidang yang memberi manfaat, memberi kebaikan kepada umat manusia. Macam anda sekarang terlibat dalam bidang sukarana awam, itu adalah satu perkara yang besar yang mampu nanti bila kamu graduate dalam bidang sukarana awam, so ada manfaat yang kamu boleh berikan kepada umat manusia. Baik, seperti mana kita tengok ilmuwan Islam yang dahulu, mereka menguasai dari segi ilmu matematik, ilmu sains, ilmu kimia, ilmu perubatan. Waktu yang sama mereka juga menguasai dari segi ilmu agama. Ibn Sina telah menghafal Quran pada usia mudanya, begitu juga dengan ilmu Islam yang lain. Maksudnya pada diri kita apa yang boleh kita ambil pengajaran, kita belajar dalam apa jua bidang yang kita ambil sekarang ini, tapi waktu yang sama kalau kita menambah baiklah apa jua kekurangan-kekurangan dari segi ilmu agama kita. Maksudnya seimbang dari segi kita kata ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Barulah kita kata kita menjadi umat Islam yang cemerlang kan. Kita nak umat Islam yang cemerlang, bukan umat Islam yang seperti mana disebut dalam hadis, hanya seperti buih-buih di lautan. Dia jentik tak ada apa, tak ada manfaat. So kita jadilah umat Islam yang memberi manfaat. Mungkin kita tak mampu nak jadi seperti ilmuwan Islam yang dahulu kan. Dia punya sumbangan tu diguna pakai di seluruh dunia dan juga dipakai bukan sahaja pada zamannya tapi sehingga sekarang. Kalau Ibn Sina kan, dia punya kitab dia tu Qanun Fiqh sehingga sekarang menjadi rujukan dalam bidang perubatan. Kita mungkin tak mampu nak jadi seperti itu, tapi sekurang-kurangnya kita mengambil semangat daripada kesungguhan mereka belajar, daripada kesungguhan mereka mendalami ilmu yang mereka kaji, dan juga disiplin mereka dalam menuntut ilmu, dan juga satu lagi adalah keutamaan mereka dalam mendalami ilmu agama kan. Itu yang kita nak ambil pengajaran daripada tokoh-tokoh yang menunjukkan bahawa dalam Islam semua bidang adalah sama penting. Maksudnya semua bidang sebenarnya semua datang daripada Allah kan. Maksudnya kita ambil ilmu matematik kan, ilmu sains, itu semua adalah kita kata daripada Islam. Islam menganjurkan kita, menyuruh kita untuk kita kata menuntut ilmu. Baik, so kita berkait dengan sains, teknologi dan kejuruteraan. Kita akan sentuh yang pertama dari segi pengertian. So sains asal bahasa Inggeris science, iaitu perkataan Latin scientia yang bermaksud pengetahuan. Sains adalah pengetahuan. Menurut Kamus Dewan, sains dikaitkan dengan cabang ilmu pengetahuan yang sistematik, yang bertolak dari suatu sebab dan akibat yang boleh diuji
dan dibuktikan kebenarannya. Maksudnya sains ini adalah melalui uji kajian. Biasanya dia ada uji kaji dan dia ada, kita kata, bila buat eksperimen, dia adalah dia punya kita kata hasil daripada eksperimental tersebut. Okay. Dan biasanya sains ini disebut melalui pemerhatian utamanya kan. Okay. Daripada pemerhatian dia akan menerbitkan kepada ilmu-ilmu cabang dalam sains. Baik, dari segi teknologi diambil pada asal bahasa Inggeris. Teknologi, kalau Greek, teknologia, Yunani, teknik, yang bermaksud seni, kemahiran ataupun rekaan. Maksudnya bila sebut teknologi dia berkait dengan rekaan lah. Menurut Kamus Dewan, teknologi bermaksud aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan sains gunaan yang lain. Okey. Sains gunaan lain seperti kita kata alam sekitar, geologi dan lain-lain. Baik, dari segi kecederaan, pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan dalam teknologi dan proses mereka bentuk teknologi dengan menggunakan kaedah yang paling efisien. Ia juga merupakan suatu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang menggabungkan pengetahuan, matematik dan pengalaman untuk mereka membentuk suatu objek atau proses. Lepas tu kita kata, biasanya kan kalau yang ambil, kita kata di politeknik ni ambil kejuruteraan mekanikal ke, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, mereka akan belajar matematik. Walaupun kita rasa matematik itu susah, tapi ia sebenarnya adalah aspek utama dalam bidang kita, bidang awam ke, mekanikal, elektrik, perkapalan. So dia menjadi asas. Dan kalau kita rasa matematik itu susah, kita kena ingat kembali bahawa pelopor bidang matematik ni adalah seorang Islam, Al-Khwarizmi kan, memperkenalkan algebra, persamaan kuadratik. So kita ambil semangat daripada dia kan. Kalau kita tak mampu jadi seperti dia, memang kita tak mampu, tapi sekurang-kurangnya kita ambil semangat disiplin dia untuk belajar dalam bidang matematik kan. Okay. So dari segi ketiga-tiga tadi, sains, teknologi dan kejuruteraan, secara kesimpulannya, sains mengkaji fenomena. Okay. Daripada sains kita dapat kita kata fenomena daripada gerakan, okay. Maksudnya datangnya di situ teori lah, teori berkaitan dengan kita kata teori graviti berdasarkan kepada apa kita tengok biasa kita sebut tentang saintis Isaac Newton kan, kalau tak silap saya lah kan, dia jumpa berkaitan dengan maksudnya berdasarkan kepada pemerhatian dia objek jatuh ke bawah, maksudnya di situ berkait dengan teori graviti kan. Okay. Baik, kemudian teknologi menggunakan kajian tersebut. So daripada sains, apa jua kajian yang dijalankan diguna pakai membentuk teknologi, dan kejuruteraan pula mencipta jalan penyelesaian masalah dengan mereka bentuk suatu objek atau proses. Sama ada kita kata menggunakan pakai kejuruteraan mekanikal ke, kejuruteraan awam ke, kejuruteraan apa lagi, perkapalan, kejuruteraan banyak jenis kan kejuruteraan kan. So daripada sains mengkaji fenomena, teknologi gunakan fenomena tersebut, kajian tersebut, dan daripada kejuruteraan kita membuat ataupun mencipta jalan penyelesaian dengan mereka bentuk satu objek yang baru yang mudahkan kita kata berkaitan dengan orang ramai. Contohlah kita kata biasanya fenomena yang berlaku pada bangunan tinggi ini ialah berkait dengan fenomena sainsnya adalah berkait dengan bila petir berlaku, okay, ataupun gempa bumi berlaku, angin, tolakan angin. So itu akan menyebabkan dari segi ketutuhan
bangunan itu. So teknologi dan jurujurusan teknologi dikata akan diguna pakai dalam nak memastikan bangunan tersebut mampu tahan gempa ataupun mampu menahan daripada terkena kita kata biasanya bangunan tinggi ni kita kata kenapa bila petir tu kan, so dia boleh tahan daripada petir ataupun tahan gempa kan. So teknologi akan dibuat dan akhirnya perusahaan diguna pakai mencipta alat yang boleh menahan gempa. Maksudnya dari segi desain bangunan tu akan mengambil kira lah dari segi ketahanan, ketuhan daripada segi mengurangkan risiko untuk ataupun terkena daripada petir. Baik, dari segi ciri-ciri sains Islam, kita akan tengok dari segi bezanya sains barat dengan kita kata sains Islam kan. Tengok dari segi sains Islam ada beberapa perkara yang kita kata membezakan dengan sains barat. Dan sains itu adalah sesuatu yang tidak terpisah daripada Islam dan sebenarnya. Yang pertama, dari segi keagamaan, menjadikan wahyu sebagai sumber ilmu. Maksudnya walaupun mengkaji dalam bidang sains, mesti kita kata jadikan Al-Quran dan hadis pun sebagai sumber dalam kita kata nak membuat kajian. Dia tidak boleh hanya menggunakan akal saja. Kalau hanya menggunakan akal, dia akan jadi macam mana seperti Charles Darwin. Charles Darwin dia kata manusia itu asalnya daripada beruk. Sedangkan dalam Islam disebut maksudnya dalam Quran disebut tentang bagaimana manusia itu dicipta daripada Nabi Adam, okay? Kemudian daripada cantuman sperma dan ovum bagi yang kita kata manusia yang lain. Baik, so tidak boleh menggunakan akal semata sebab akal itu sifatnya terbatas. Bersifat robani, yakni ketuhanan, iaitu wujud kesedaran akan peranan Allah. Bila kita mengkaji tentang sains, maka akhirnya akan membawa kepada kita dekat dengan Allah. Bahawa kita tahu semuanya itu datang daripada Allah. Kita saintis mengkaji tentang siang dan malam berkaitan dengan kita kata cakrawala, alam cakrawala, kemudian berkaitan dengan bulan, bintang, galaksi-galaksi itu semua tu. Kesannya apa? Akhirnya akan merasakan tentang besarnya peranan Allah. Maksudnya Allah mencipta daripada sekecil-kecil tu dengan sangat kita kata teliti kan. Bila cerita tentang kita kata pergerakan planet, pergerakan matahari itu, maka tidak ada pun satu bertembung dengan yang lain. Maksudnya Allah mencipta dengan begitu tersusun sekali, dengan terperinci sekali. Akhirnya apa menyebabkan kita pada diri kita akan rasa tentang apa kata kesedaran bahawa Allah itu sangat kita kata berkuasa. Allah Maha berkuasa menjadikan sesuatu yang kita sendiri tak mampu untuk menjaga. Dan kita kadang-kadang jaga barang kita sendiri pun kadang hilang kan. Jadi handphone hilang, kemudian barang hilang, duit hilang kan. Tapi Allah dengan maha kuasa dia mampu menjaga semua ni. Okay? Walaupun duduk dekat-dekat setiap planet sebagainya, tidak ada bertembungan, elok dia bergerak, masing-masing mainkan fungsi masing-masing dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian selain itu disebut tentang dan kita jadikan pendidikan dalam bidang sains ini sebagai untuk kita kata mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan berapa ramai
ilmuwan-ilmuwan Islam, betapa ramai ilmuwan-ilmuwan ataupun kita kata pengkaji-pengkaji barat yang mengkaji tentang Al-Quran dan akhirnya mereka memeluk Islam sebab mereka melihat kepada apa yang disebut dalam Al-Quran itu selari kan, fenomena sains yang berlaku itu selari dengan apa yang disebut di dalam Quran. Baik, so kalau dia bercanggah maka tidak boleh macam berkaitan dengan kalau di barat itu membenarkan kepada kan biasa kita sebut apa, klon manusia kan, klon manusia. Kerana dia bercanggah dengan wahyu apa yang disebut dalam Quran, maka tidak dibenarkan oleh umat Islam untuk terlibat dalam kata klon manusia itu. Dari ciri-ciri saintifik menggunakan kaedah empirikal. Okay? Kaedah empirikal ni maksudnya dia ada berdasarkan kepada dia ada alat untuk diguna pakai dalam uji kaji. Maksudnya ada alat, ada formula dan bahan kajian dalam bentuk klinikal. Kemudian menggunakan kaedah penganalisaan. Okay? Bila dia analisis pada satu kajian, maka akhirnya akan menghasilkan kepada formula-formula yang baru. Kemudian menggunakan kaedah sintesis. So, sains Islam dia mengambil kira dari segi sintesis ni maksudnya mengambil kira perbandingannya dengan tamadun-tamadun lain dan ditambah baik bersesuaian dengan Islam. Kan kalau kita tengok dari segi Al-Khwarizmi tadi dia ambil nombor tu daripada ilmu nombor tu daripada sarjana Hindu, kalau saya baca tu nama dia Frankl. Kemudian Al-Khwarizmi menambah baik dengan yang bersesuaian dengan nombor Arab pada waktu itu. Okay. Kemudian kalau kita tengok Al-Farabi ni dia belajar dari segi teori-teori yang datangnya daripada tamadun Yunani, daripada Socrates, daripada Plato, tapi dia sesuaikan dengan Islam. Sebab kalau kata pemikir-pemikir pada tamadun Yunani itu Socrates, maka dia tidak menerima dari segi konsep metafizik. Metafizik maksudnya benda-benda yang tidak nampak, perkara gaib. Tapi ilmuwan Islam seperti Al-Farabi dia ubah suai mengikut pada kesesuaian yang diterima oleh Islam. Baik, selain itu adalah yang disebut tentang ciri sains Islam antaranya universal. Okay? Maksudnya dia bukan saja kita kata terbuka kepada orang Arab saja, tapi sebenarnya merangkumi semua kan. Jadi contoh dari segi ilmu angka dapat daripada India kan. Kemudian dari segi kertas kan. Kertas asalnya daripada tamadun Cina kan. Orang Cina yang mengasaskan kepada penemuan kertas tadi. So tamadun Abbasiyah antaranya telah mempelajari berkaitan dengan ilmu pembuatan kertas, dan daripada ilmu pembuatan kertas tersebut mereka telah mewujudkan kilang-kilang buat kertas, dan bila dah ada kertas maka proses untuk kita kata mencetak buku-buku, menyalin buku-buku daripada kita kata tamadun Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab dan sebagainya tu mudah untuk dilakukan. Sebab dia antara perkara penting kepada kegelangan ilmu Islam pada zaman Abbasiyah, bila mereka boleh tahu tentang cara nak buat kertas. Bila ada kertas memudahkan proses kita kata penterjemahan buku ataupun penulisan buku. So apa yang mendatang kebaikan kita ambil daripada mana-mana tamadun, mana yang tidak baik kita tak ambil lah. Okay? Sifat sains Islam adalah bersepadu. Maksudnya tiada pemisahan di antara Islam dengan ilmu sains. Dia sifatnya bersepadu dan mengambil kira dari segi fizik dan metafizik. Maksudnya fizik benda yang kita boleh nilai kan, benda yang boleh kita dijirimkan dia. Tapi kalau metafizik
Benda yang tak nampak dalam Islam juga diambil kira. Baik, yang terakhir kita akan menyentuh berkaitan dengan kerana sains, teknologi dan kesusahaan. Okey, membantu membantu manusia mengenali Allah Taala sebagai pencipta alam. So melalui sains, teknologi dan